Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebelum itu saya akan kenalkan nama ahli kumpulan kita, iaitu yang pertama adalah Amar Husaini, yang kedua adalah Muhammad Luqman, dan yang ketiga adalah saya sendiri, Muhammad Atiq, dan terakhir sekali adalah Muhammad Saifullah. InsyaAllah kami dari kumpulan 4, dan tajuk kami adalah bagaimana Islam melindungi hak pemilik asal marhum. Okey, baiklah. Terutama sekali bila kita membincangkan mengenai hak pemilik asal almarhum, kita harus ketahui bahawa ketahui dahulu definisi ar-rahnu itu sendiri. Iaitu maksud ar-rahnu itu adalah gadaian, iaitu menjadikan barang yang bernilai sebagai sandaran atau hutang yang boleh dibayar sekiranya hutang itu tidak dapat dijelaskan. Baiklah, apa tujuan ar-rahnu ini? Itu tujuannya adalah untuk meyakinkan barang yang digadai itu terjaga, iaitu almarhum itu sendiri terjaga. Dan di sini ada dari segi ar-rahnu ini dipraktiskan dari segi syar'i dan konvensional. Apa beza syar'i dan konvensional? Mudah saja. Konvensional, di dalam ar-rahnu itu tersebut terdapat riba, dan dari segi syar'i tiada riba. Baiklah, seterusnya adalah ulama telah meletakkan syarat, syarat-syarat untuk untuk mengamalkan ar-rahnu ini, iaitu syarat-syarat yang pertama adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini, seperti yang kita ketahui, ar-rahnu ni dia ada melibatkan jual beli. Jadi perlu kena ada ijab dan qabul. Contohnya yang penggadai itu, contohnya saya gadaikan barang ini kepada engkau sebagai cagaran hutang saya kepada engkau sebanyak RM1,000, dan penerima, iaitu penjaga gadaian tersebut, akan melafazkan aku terima. Yang kedua adalah syarat-syarat penggadai. Syarat-syarat penggadai ini, ulama telah meletakkan, iaitu harus cukup umur, berakal. Kenapa kena berakal? Kerana ia harus mengetahui harga ataupun barang tersebut, dan sebab itu harus kena berakal, mesti kena berakal, dan tidak boleh dipaksa. Dan ketiga adalah syarat-syarat barang gadaian. Syarat-syarat barang gadaian yang pertama adalah orang yang peminjam mestilah memberitahu kadar dan sifat barang tersebut. Yang kedua adalah mengetahui kadar masa bayaran hutang tersebut. Ketiga adalah barang itu mestilah benda, benda yang berharga. Yang keempat adalah barang tidak terdiri daripada barang yang cepat rosak. Jika kalau barang tu rosak cepat, tempoh menyimpan tu membuatkan barang tersebut rosak, maka tak bolehlah untuk kita menggunakan untuk gadai. Itu syarat yang keempat adalah syarat sebab gadaian. Syarat sebab gadaian ni satu je, adalah hutang tersebut mestilah ada dan makruf dari kedua-dua pihak. Baiklah, saya teruskan pembentangan ini dengan pembentangan yang seterusnya. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada bagaimanakah Islam meletakkan suatu kaedah dalam menjaga hak pemilik asal almarhum, yakni ar-rahim itu sendiri. Kita pergi kepada kaedah yang pertama, iaitu penggunaan barang gadaian oleh penggadai.
terdapat perbezaan ulama mengenai penggunaan barang gadaian dan terbagi kepada dua pendapat lah. Yang pertama, pendapat ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan penggadai ar-rahin ini dibolehkan mengambil manfaat dari barang gadaian itu, yakni dia boleh pakailah barang itu selama mana ia tidak memudaratkan pemegang gadai. Kerana apa? Kerana mereka berpendapat bahawa manfaat dan hasil penggunaan tersebut adalah masih milik penggadai dan tidak ada hubung kaitnya dengan hutang. Seterusnya kita bagi pada pendapat kedua, yakni pendapat jumhur ulama selain mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak diharuskan penggadai ar-rahin itu mengambil mengambil manfaat dari barang gadaian. Kerana apa? Kerana hak untuk menahan barang gadaian adalah hak yang dimiliki oleh pemegang gadai. Disebabkan tujuannya adalah untuk mencegah penggadai agar tidak mudah menarik kembali barang gadaian tersebut. Sebenarnya jika barang itu berbentuk hangus, yakni seperti contoh memakan buah dari pokok yang digadaikan, maka penggadai haruslah menggantinya setara dengan nilainya. Adapun jika barang itu tidak berbentuk hangus, seperti rumah, mendiami rumah ataupun mengguna tanah, jadi penggadai haruslah dipaksa untuk menyerahkan kembali barang tersebut kepada pemegang gadai. Baiklah, sekarang kita pergi kepada penggunaan barang gadaian oleh pemegang gadai pula. Yang pertama, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahawa tidak seharusnya pemegang gadai mengambil manfaat dari barang gadaian kecuali setelah mendapat keizinan oleh penggadai. Sekiranya penggadai memberi keizinan, maka terdapat 3 pendapat dalam ulama mazhab Hanafi. Yang pertama, boleh menggunakannya semata-mata. Yang kedua, tidak boleh menggunakannya kerana ia dianggap riba. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, jika pemegang gadai mensyaratkan mengambil manfaat dari barang gadaian dalam akad, ia adalah haram kerana ia riba. Dan jika dia tidak mensyaratkannya dalam akad, ia adalah harus kerana ia merupakan tabarruk dari penggadai kepada pemegang gadai. Seterusnya kita lihat kepada pendapat ulama mazhab Maliki. Mereka mengatakan harus pemegang gadai mengambil manfaat dari barang gadaian jika diizin oleh penggadai. Sekiranya hutang itu di dalam bentuk jual beli atau sebagainya dan ditentukan masa mengambil manfaat dari barang gadaian itu. Adapun jika hutang itu adalah disebabkan qard, yakni berhutang, tidaklah harus bagi pemegang gadai mengambil manfaat dari barang gadaian itu sama ada disyaratkan ataupun tidak. Adapun pendapat ulama mazhab Syafi'i, mereka mengatakan tidak harus pemegang gadai mengguna ataupun mengambil manfaat dari barang gadaian kerana memandangkan segala bentuk manfaat adalah termasuk di dalam lebihan atau hasilan barang gadaian. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kerosakan terhadap barang gadaian. Dalam situasi berlakunya kecacatan atau kemusnahan barang gadaian, tanggungjawab ganti rugi berbeza mengikut kepada penyebabnya. Jika kerosakan disebabkan oleh penggadai, maka penggadailah yang wajib menggantinya. Adapun jika kerosakan itu disebabkan oleh pemegang gadai, maka nilai ganti rugi akan dipotong dari hutang sejauh nilai kerugian barang. Namun, jika kerosakan disebabkan oleh pihak ketiga, maka mereka harus membayar ganti rugi sejauh mana nilai kerosakan barang pada masa kejadian. Dan barang yang rosak itu perlulah diserahkan kepada pemegang gadai untuk dibaiki. Langkah berikutnya dalam menjaga hak pemilik asal marhuan adalah dari segi pengandalian barang gadaian. Pengandalian barang gadaian ada 2, iaitu yang pertama pengandalian barang gadaian oleh penggadai. Sebelum diserahkan kepada pemegang gadaian, penggadai boleh mengendalikan barang gadaian tanpa izin pemegang gadai tersebut menurut majoriti ulama kerana barang itu belum jadi hak pemegang gadai. Maknanya kalau barang gadaian itu belum diserahkan kepada pemegang gadai,
maka penggadai ataupun pemilik asal boleh mengendalikan barang tersebut tanpa izin pemegang gadai. Ya, kerana barang itu belum diserahkan kepada pemegang gadai dan belum menjadi hak pemegang gadai. Tetapi kalau barang itu telah diserahkan kepada pemegang gadai, maka barang itu telah menjadi hak pemegang gadai dan penggadai ataupun pemilik asal barang tersebut tidak boleh mengendalikan barang itu tanpa izin pemegang gadai tadi menurut majoriti ulama. Tetapi dalam mazhab Hanafi, pengendalian itu bergantung kepada keputusan pemegang gadai sama ada dia nak membolehkan ataupun tidak membolehkan. Tetapi menurut ulama yang lain, perkara itu tidak boleh. Tidak mesti menerima izin daripada pemegang gadai. Yang kedua adalah pengendalian barang gadaian oleh pemegang gadaian. Bagi pemegang gadaian, tidak boleh baginya untuk mengendalikan barang gadaian tersebut tanpa izin penggadai. Kerana pemegang gadaian tidak memiliki harta tersebut. Sebaliknya, harta tersebut dimiliki oleh penggadai. Pemegang gadaian hanya menahan harta tersebut. Tidak mempunyai hak penuh ke atas harta itu. Jadi tidak boleh untuk dia mengendalikannya sesuka hati sama ada menjual ataupun seumpamanya tanpa izin penggadai. Dan jika ia melakukannya tanpa izin penggadai, pengendalian itu bergantung ke atas keputusan penggadai. Sama ada penggadai nak membenarkan ataupun tidak menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Manakala ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat tidak sah atau batal. Bismillah. Kemudian, kedudukan barang gadaian jika berlaku kematian salah seorang daripada dua pihak. Jika berlaku kematian salah seorang daripada dua pihak, iaitu penggadai dan pemegang gadai atau penggadai, gadaian tidak akan sama sekali terbubar. Dengan demikian, tanggungjawab gadaian akan dipindahkan kepada pewaris yang berhak. Pembiayaan ke atas barang gadaian. Telah menjadi kesepakatan ulama bahawa pembiayaan barang gadaian adalah ditanggung oleh penggadai atau empunya barang. Namun, perkara yang menjadi perbezaan pendapat antara ulama adalah apabila ia berkaitan dengan jenis pembiayaan yang ditanggung oleh penggadai. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahawa jika barang gadaian tersebut berbentuk makanan untuk binatang dan atau yang sama waktu dengannya, maka hendaklah pemegang gadaian tersebut mengeluarkan terlebih dahulu walaupun tanpa keizinan penggadai, kerana pemegang gadai telah menjalankan kewajipan yang pada asalnya merupakan tanggungjawab penggadai. Pemegang gadai boleh membuat tuntutan ke atas pemegang gadai walaupun kosnya melebihi barang gadaian. Pembelanjaan tersebut tak akan ditolak ataupun tak dikira dengan barang gadaian kerana tidak terkait. Kemudian, ulama dalam mazhab Syafi'i pula berpendapat bahawa qadi hendaklah memaksa penggadai mengeluarkan pembelanjaannya jika dia berada di tempat dan mampu untuk mengeluarkan pembelanjaan. Jika penggadai tidak berkemampuan untuk melakukan yang sedemikian, maka hendaklah penggadai meninggalkan harta jaminan sebagai bayarannya jika penggadai mempunyai harta. Jika penggadai tidak berada di situ, maka penggadai wajiblah meninggalkan sebahagian harta sebagai jaminan kepada barang gadaian tersebut. Namun, jika penggadai itu tiada, qadi boleh memaksa pemegang gadai untuk mengeluarkan sedikit daripada pembelanjaan pemegang gadai tadi untuk menampung kos tersebut dan dianggap sebagai hutang yang boleh dituntut penggadai kepada si pemegang gadai dengan syarat mempunyai keizinan qadi dan saksi.
Atau qadi juga boleh menggunakan sedikit barang gadaian untuk menampung kos penjagaan tersebut. Semua ini boleh dilakukan jika si penggadai berada di situ. Jika tiada, maka caranya adalah seperti poin A di atas.